No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Kini UMNO mempunyai 38 ahli-ahli parlimen. Setelah ahli parlimen Greek pulang ke rahmatullah. BN kini mempunyai kesemuanya 42 ahli-ahli parlimen. BN mempunyai 11 orang menteri penuh. Begitu juga beberapa orang yang menjadi timbalan menteri. Ramai juga yang dilantik menjadi pengurusi-pengurusi GLC atau syarikat-syarikat yang berkaitan kerajaan. Namun hakikatnya UMNO hanya menjadi sebahagian kerajaan. Hakikatnya UMNO hanya menjadi sebahagian dari kerajaan. UMNO belum dominan. UMNO dianggap seperti melukut di tepi gantang. Kejujuran dan keikhlasan UMNO dianggap hanya sebagai pelengkap. Pelengkap kepada sebuah kerajaan yang dibentuk. Kerajaan yang berada di persada pemerintahan. UMNO diminta bersyukur dan berterima kasih kerana telah diajak untuk menyertai kerajaan, dan UMNO tidak lagi menjadi parti pembangkang. Kita diajak bersyukur dan berterima kasih. Persoalannya, adakah dengan dokongan 43 ahli-ahli parlimen, UMNO dan Barisan Nasional, ketika kerajaan yang ada mahu dibentuk dan UMNO serta Barisan Nasional merupakan penyumbang terbesar, hanya dianggap sebagai pelengkap. Siapakah yang harus bersyukur dan berterima kasih? Adakah mereka harus bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada UMNO dan Barisan Nasional yang membentuk dan yang menjadi penyumbang terbesar kepada kerajaan sekarang? Apa hasil yang kita perolehi? Terdapat satu gerakan untuk mewujudkan atau menubuhkan 8,000 cawangan-cawangan baru dalam tempoh beberapa bulan ini. Di manakah mereka hendak mencari ahli? Mungkinkah ada di kalangan ahli-ahli UMNO atau ketua-ketua cawangan yang mahu dibeli? Adakah ahli-ahli UMNO boleh dibeli dengan harga yang murah? Adakah ketua-ketua cawangan juga boleh disogok dengan harga yang murah? Mungkin mereka beranggapan bahawa harga tawaran yang murah ini seperti pesta jualan barangan dapur ketika ada upacara penjualan barangan murah sebelum PRU ke-14 yang lalu. Murah sangatkah harga orang-orang UMNO seperti terdapat dalam pesta jualan murah yang lalu itu? Benar, ketika ini rakyat sedang susah.
Tetapi orang-orang UMNO tidak semurah itu harganya untuk dibeli dan disogok dengan rasuah. Orang-orang UMNO insya-Allah tetap berdaya tahan. Jika selama 22 bulan kita boleh bertahan, apa sangat untuk beberapa bulan yang mendatang? Apa makna kejujuran? Bila telunjuk lurus, kelingking berkait. Apa makna keikhlasan? Jika di depan manis, di belakang racun berbisa ditabur di pinggan nasi kita. Ramai penganalisis politik yang membuat andaian dan spekulasi yang pelbagai terhadap UMNO dan kepimpinannya. Biarpun pelbagai bacaan politik telah dibuat mengikut sudut pandang masing-masing, namun hakikatnya UMNO tidak boleh statik atau jumud atau beku di dalam pendekatan politiknya. UMNO sangat terbuka di dalam sifatnya untuk menerjah perubahan landscape politik negara. Jika jajaran baharu politik diperlukan untuk merelevan dan mendominankan semula UMNO, sewajarnya ia dilakukan mengikut kesesuaian. Jangan menempelak UMNO dan Barisan Nasional. Kononnya kita mahu bersekongkol dengan parti itu dan parti ini. Jangan merasa khawatir. UMNO mahu menjalin kolaborasi politik dengan pihak itu dan pihak ini. UMNO tidak pernah berkolaborasi, bekerjasama dengan parti-parti lain selain daripada parti-parti di dalam komponen Barisan Nasional. Yang pernah bekerja sama dan berkolaborasi mereka. Yang pernah bercium mulut mereka. UMNO tidak pernah berpeluk, bercium mulut, apatah lagi berkolaborasi dengan mereka. Kenapa khawatir? Kenapa menggigil? Kenapa mahu seolah-olah menuding jari pada UMNO bahawa kita akan lari? Para perwakilan sekalian, cuba kita lihat bagaimana keikhlasan UMNO kepada muafakat nasional. Di Dewan ini kita pernah mengadakan konvensyen muafakat nasional peringkat negeri Perak. Beberapa kali juga kita telah mengadakan majlis bersama dengan rakan kongsi politik kita yang baru. Piagam dan perjanjian persefahaman telah ditandatangani pada 14 September 2019. Keseluruhan ummah merasa syukur atas penyatuan dua bersaudara yang bermusuhan sekian lama. Titisan air mata kesyukuran tumpah di Dewan Merdeka. Sekitar WTC Kuala Lumpur atau PWTC lebih ramai yang mengalirkan air mata. Para ulama, para cendekiawan, ahli profesional, malah rakyat Melayu marhain di kampung-kampung, di flat-flat, di seluruh curug rantau, gembira dan bersyukur kepada
Allah Subhanahu Wa Taala atas penyatuan ummah ini. Rakan kongsi politik kita datang berdakapan. Wanita dan muslimat berpelukan. Pemuda dan pemuda merangkul mesra. Putri dan amirah bergandengan tangan, penuh keakraban. UMNO rindukan suasana itu semula. Biarlah panas hingga ke petang. Janganlah hujan di tengah hari. Apalah sangat nikmat sekadar kursi empuk dan bilik berhawa dingin. Berkereta proton perdana dan berpengawal. Bukankah semua nikmat itu semua ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang atau sesuatu kumpulan? Saya sering mengingatkan, ramai yang tahan ketika ujian. Apabila Allah Ta'ala menurunkan kesusahan. Ramai yang tidak begitu tahan dengan ujian ketika kenikmatan. Saya khawatir Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik semula kenikmatan itu jika mereka meninggalkan kawan yang mengharapkan kedua-dua kaki berpijak di tapak yang sama. Semangat kesetiakawanan sedang diperhatikan oleh rakyat keseluruhannya. Jangan terjadi nanti yang dikendong terlepas, yang dijinjing keciciran, masih belum terlewat. Untuk mereka menoleh ke permulaan pangkal jalan kita. Kawan baru biarpun ditatang, kawan lama insya-Allah tidak akan terlentang. Takut-takut dalam waktu mendatang, kawan lama itulah sebenarnya teman sejati. Kita memerhati setiap langkah mereka. Kita meneliti setiap kenyataan media oleh mereka. Kita membaca apa yang tersurat dan tersirat oleh mereka. Kita tahu bahawa kebanyakan ahli-ahli mereka di akar umbi dan kepimpinan di peringkat negeri, kawasan-kawasan, malah di pusat, mahukan mufakat nasional dipertahankan. UMNO committed untuk mempertahankan mufakat nasional supaya dalam waktu terdekat ini atas roh mufakat nasional kita ambil alih semula kerajaan di negara kita, insya-Allah. Yang saya minta cuma tahan sedikit saja lagi. Jangan menari ikut rentak dan irama yang dendangkan oleh pihak yang menjanjikan bulan dan bintang. Jangan hanya melihat bintang di langit tanpa melihat rumput di bumi. Untuk itu, kita harus mengimbau keikhlasan
apabila kita berkongsi di dalam kehidupan, terutama di dalam kehidupan politik. Ingatlah bahawa perikatan nasional yang diwujudkan sebagai sebuah kerajaan adalah merupakan dukungan UMNO dan Barisan Nasional pada kerajaan yang ada sekarang ini. Dukungan kita adalah merupakan sokongan ahli-ahli parlimen sahaja. UMNO dan PN tidak pernah dan tidak akan pernah menyertai perikatan nasional. Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional diwujudkan untuk menggariskan dasar-dasar kerajaan dari perspektif parti masing-masing. Kini terdapat 13 parti-parti politik Semenanjung, Sarawak dan Sabah yang mendukung kerajaan perikatan nasional. Maka Majlis Presiden diwujudkan adalah untuk melakukan check and balance kepada dasar dan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Tiada piagam baharu yang ditandatangani. Saya perlu perjelaskan perkara ini. Mesyuarat bulan November yang lalu bukan mesyuarat yang diikuti dengan penandatanganan piagam Perikatan Nasional. Kerana saya dapat tahu terdapat individu yang menularkan di dalam media sosial kononnya Presiden UMNO selaku pengurusi Barisan Nasional telah menandatangani piagam baharu. Biarpun terdapat individu yang bertaraf anak jantan bersuara, suaranya tidak mewakili partinya lagi. Suaranya suara yang bernada tidak datang dari rumah induknya. Rupa-rupanya suara-suara dari rumah seberang jalan yang dilemparkan. Jangan hendaknya suara sepelaungan akan dianggap oleh ramai orang seperti suara kaduk naik junjung. Senadalah dengan suara bapa yang istiqamah menjaga rumah induk UMNO itu. Ingatlah suara kapitan di rumah seberang itu hanya sekadar suara sumbang yang meminta hayatnya diperpanjang. Juak-juaknya yang menatang kapitan agar talian hayat dilanjutkan. Bukan untuk menyelamatkan kapitan itu, tetapi untuk menyelamatkan nyawa politik juak-juak itu sendiri. Untuk itu, biarpun siapa kita, sama ada kita ahli di peringkat akar umbi, selama ada kita pemegang-pemegang jawatan di cawangan-cawangan atau bahagian atau di peringkat negeri, malah di peringkat nasional, ingatlah bahawa yang meletakkan kita di tempat itu adalah UMNO. Yang meletakkan kita di taraf dan tahap tertentu adalah UMNO. Yang penting suara UMNO adalah suara kita, bukan suara orang lain. Dan memberikan pendapat bahawa seolah-olah suara orang lain itu suara UMNO.
UMNO tetap UMNO, berpijaklah di bumi nyata bahawa kita tokoh dan orang UMNO.